Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Nazira binti Azman, nombor metrik D2018-2085665. Video ini dihasilkan untuk memenuhi pentadbiran akhir bagi HNF 3012 Falsafah Ilmu. Tajuk yang saya pilih adalah perbandingan teori kebenaran struktural paradigmatik dan performatif. Terdapat 4 bahagian iaitu pengenalan, penghujahan, perbandingan dan refleksi kendiri. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan bahagian yang pertama iaitu pengenalan. Dalam kajian falsafah sains, pandangan tentang kebenaran sangat bergantung pada sudut pandangan falsafah dan teori. Manusia sentiasa berusaha mencari kebenaran, pelbagai cara yang diambil untuk memperolehi kebenaran. Cara yang diambil antaranya adalah menggunakan akal seperti rasionalis ataupun mereka menggunakan pengalaman sendiri atau dikenali dengan empirisisme. Pengalaman yang diperolehi oleh manusia ni menghasilkan prinsip di mana penaklukan rasional dapat memenuhi peristiwa yang berlaku di alam. Sains mesti dibezakan dari fenomena semula jadi. Fenomena semula jadi ni adalah fakta yang tertakluk kepada undang-undang yang menyebabkannya muncul. Sains adalah rumusan penghampiran fenomena alam. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tahap memahami kebenaran. Setiap tahap pengetahuan dalam struktur mewakili tahap kebenaran yang berbeza. Pengetahuan deria adalah struktur terendah dalam struktur itu. Tahap pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan yang rasional dan intuitif. Tahap yang lebih rendah memahami kebenaran dengan cara yang tidak lengkap, tidak berstruktur dan secara umumnya tidak jelas, terutamanya dalam pengetahuan akal dan naluri. Pengetahuan ini mestilah dilengkapkan dengan pengetahuan yang lebih tinggi pada tahap pengetahuan rasional saintifik. Manusia mengatur pengetahuannya sehingga tersusun dengan jelas. Menurut Plato, pernah berkata, apakah itu kebenaran? Selepas masa yang lama, Bradley menjawab, kebenaran adalah kenyataan, tetapi bukan kenyataan yang tidak selalu seperti yang seharusnya. Realiti yang berlaku boleh berbentuk tidak benar. Jadi, ada 2 definisi kebenaran, iaitu kebenaran membawa maksud ia sebenarnya berlaku di satu pihak dan kebenaran dalam erti menjadi kebalikan dari keburukan. Dalam perbincangan ini, makna kebenaran terbatas pada khususnya makna kebenaran ilmiah iaitu saintifik. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama atau berkekalan, tetapi sifat relatif, sementara tentatif dan hanya pendekatan yang disebut oleh Will. Penghujahan teori kebenaran struktural paradigmatik. Teori kebenaran ini dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan paradigma atau perspektif yang disokong oleh kelompok komuniti ataupun kumpulan yang saintifik yang menyedari dan menyokong paradigma itu. Banyak sejarawan dan ahli falsafah sains contemporary menekankan bahawa sekumpulan fenomena antara oleh kumpulan untuk dikaji oleh pandangan realiti tertentu yang telah diterima secara a priori oleh kumpulan itu. Pandangan a priori disebut paradigma oleh Kuhn dan pandangan dunia oleh Sadar. Paradigma adalah persamaan anggota komuniti saintifik atau dengan kata lain, komuniti saintifik adalah orang yang mempunyai paradigma yang sama. Komuniti saintifik dapat mencapai kata sepakat kerana adanya paradigma. Sebagai gabungan komitmen kumpulan, paradigma adalah nilai bersama yang boleh menjadi penentu tingkah laku kumpulan walaupun tidak semua ahli kumpulan menerapkannya dengan cara yang sama. Paradigma juga menunjukkan kepelbagaian individu dalam penerapan nilai bersama yang dapat melayani fungsi penting sains. Paradigma ini berfungsi sebagai keputusan yang diterima oleh undang-undang yang tidak bertulis. Menguji paradigma berlaku setelah kegagalan berlarutan dalam menyelesaikan masalah
yang bakal menimbulkan krisis. Menurut konsep paradigmatik dikembangkan daripada banyak pakar, termasuk Thomas Kuhn, teori kebenaran struktural paradigmatik ini dalam pelbagai domain saintifik. Sebagai contohnya, dalam kalender dunia terdapat 365 hari kecuali tahun lompat. Jadi pengiraan hari ini adalah berkaitan dengan putaran bumi ataupun yang dibicarakan oleh ahli astronomi. Kedua-dua contoh ini menunjukkan adanya hubungan struktur antara pelbagai perkara yang tetap yang berada dalam domain pelbagai ataupun disiplin ilmu yang berbeza. Hubungan struktur inilah yang disebut oleh Linchburn sebagai paradigmata. Kita teruskan dengan penghujahan teori kebenaran struktural performatif. Okey. Teori ini menyatakan bahawa kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pihak berkuasa tertentu atau kuasa autoriti. Mengikut teori ini, dia berasal daripada John Langshaw Austin dan diamalkan juga oleh beberapa orang falsafah. Sebagai contohnya, Frank Ramsey dan Peter Stuyvesant. Okey, ahli falsafah ini ingin mencabar teori klasik bahawa benar dan palsu hanya menyatakan ungkapan ataupun bersifat deskriptif. Jadi teori performatif menjelaskan sesuatu pernyataan dianggap benar sekiranya mewujudkan kenyataan. Jadi kenyataan yang benar ini bukan pernyataan yang menjadikan realiti, tetapi tepat dan pernyataan itu kenyataan yang diciptakan sebagai adanya dinyatakan dalam kenyataan tersebut. Sebab mereka ni hanya ada satu pandangan sahaja. Okey, sebagai contohnya di negara Malaysia, kita nak menetapkan 1 Syawal mengikut mufti ataupun inilah fatwa daripada negara Malaysia. Dan Malaysia juga akan melihat anak bulan. Tetapi jika tidak ada anak bulan, mereka juga akan menyambut 1 Syawal kerana telah diputuskan dalam fatwa mengikut kalender hijrah 1 Syawal tetap akan berlangsung walaupun anak bulan tidak ada. Begitu juga di negara-negara lain, sebilangan umat Islam ini akan mengikut fatwa dan keputusan negara tersebutlah. Kalau contoh negara Indonesia, mereka tidak akan mengikut fatwa negara Malaysia. Mereka akan mengikut fatwa negara mereka. Sebab mereka mengikut pemegang autoriti mereka. Begitu juga negara-negara lain, mereka tidak mengikut fatwa negara lain. Orang berpendapat bahawa apa yang benar adalah apa yang diputuskan oleh pihak berkuasa ataupun pemegang autoriti, walaupun keputusan ini bertentangan dan ada bukti empirikal. Okey. Dalam fasa hidup ini, manusia kadang-kadang harus mengikuti kebenaran prestasi. Pemegang kuasa rujukan boleh menjadi pemerintah, pemimpin agama, pemimpin tradisional, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Kebenaran prestasi boleh membawa kepada kehidupan sosial yang harmoni, kehidupan beragama yang teratur dan adat istiadat yang stabil dan sebagainya. Tapi orang yang mengikut kebenaran prestasi tidak terbiasa berfikir secara kritis dan rasional. Mereka ini tidak memiliki inisiatif dan inovatif kerana mereka hanya sentiasa mengikut kebenaran daripada pihak berwajib, iaitu pemerintah mereka lah ataupun pemegang autoriti tersebut. Okay. Di beberapa kawasan di mana orang masih patuh dan pada adat, kebenaran ini nampaknya merupakan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin dan adat tidak terbiasa mengikut akal untuk mencari kebenaran. Terusnya, perbandingan teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, ciri-ciri individu yang terlibat dan perkembangan. Yang pertama adalah ciri-ciri. Bagi teori kebenaran paradigmatik, ia lebih fleksibel kerana paradigma manusia sentiasa berubah-ubah, manakala teori kebenaran performatif bersifat mutlak dan ia tidak fleksibel.
Hal ini disebabkan rakyat sentiasa mengikut arahan tanpa mempertikaikannya. Jadi, rakyat tidak akan kreatif dan inovasi dalam mencari kebenaran yang baru. Seterusnya, bebas mencari kebenaran bagi teori kebenaran paradigmatik, dan bagi teori performatif, ia terbatas dalam mencari kebenaran. Hal ini disebabkan alasan yang sama, iaitu perubahan tidak dapat dilakukan walaupun mempunyai bukti yang kukuh kerana ia terikat dengan arahan pemegang autoriti. Itu yang terlibat dalam teori paradigmatik iaitu ditentukan secara berkumpulan dan sesuatu komuniti. Jadi, bila mereka berada dalam komuniti ataupun secara berkumpulan, mereka boleh bertukar-tukar pandangan untuk mempersetujui dalam sesuatu kebenaran. Manakala bagi teori kebenaran performatif, mereka hanya secara perseorangan. Jadi mereka ingin memberikan sesuatu pandangan tidak hanya mengikut mereka sendiri kerana mereka adalah pemegang autoriti. Okey. Seterusnya, perkembangan. Terdapat perkembangan yang dilakukan oleh sebuah kumpulan atau komuniti. Hal ini demikian kerana pertukaran maklumat antara satu sama lain, manakala bagi teori performatif tidak ada perkembangan kerana tidak ada perbincangan dan tidak bertukar pandangan kerana pemegang autoriti yang membuat keputusan. Jadi boleh kita lihat di bahagian teori kebenaran performatif, alasannya sedikit sama. Kerana bagi teori kebenaran performatif ini, mereka hanya mengikut arahan pemerintah. Dan pemerintah adalah pemegang autoriti. Apa-apa sahaja keputusan yang hendak dilakukan hanya mendapat pandangan daripada seorang sahaja, tidak mendapat pandangan daripada orang lain. Dan yang terakhir, refleksi kendiri. Secara hakikatnya, manusia adalah makhluk yang sentiasa mencari kebenaran. Walaupun kedua-dua teori ini, iaitu teori kebenaran paradigmatik dan performatif, mempunyai kelebihan tersendiri untuk membantu manusia mencari kebenaran. Namun, sudah semestinya saya sebagai umat Islam akan menerapkan di dalam diri saya bahawa agama Islam adalah medium untuk saya mencari kebenaran. Hal ini disebabkan segala pengetahuan yang ada di dunia ini seperti ilmu, panca indera dan sebagainya telah tertulis di dalam kitab Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh hal yang demikian, manusia ingin mencari kebenaran hendaklah merujuk agama masing-masing kerana ia adalah kunci segala-galanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.